Panjang nak cerita, kita pendekkan. Para ulama usul fiqh, dia baca secara induksi. Dia lihat the bigger picture, seluruh hukum hakam, dia tengok apakah makna di sebalik itu. Jadi dia conclude bahawa mereka membuat rumusan bahawa hukum hakam syarak yang pelbagai ini, kan, berbaik kepada ibu bapa, tidak mencuri, wajib bekerja, bersedekah, zakat lah dan begitu begini, dia conclude nak capai kepada 5 kualiti dalam kehidupan manusia. Dan 5 kualiti ni kalau tak ada dalam kehidupan manusia, kehidupan mereka akan tidak sempurna di dunia dan akhirat. Apa dia? Yang pertamanya, penjagaan nyawa. Keduanya, penjagaan agama. Ketiganya, penjagaan harta. Keempatnya, penjagaan akal. Yang kelimanya, penjagaan keturunan ataupun kehormatan diri. Datang Imam Syatibi, dia tengok balik kepada hukum hakam ni, dia kata, dia bukan hanya penjagaan saja. Contoh apa? Contoh bila Islam suruh kita solat, itu untuk jaga agama kita, kan? Kalau tak solat, hilanglah agama kita. Suruh pergi haji, syiar Islam, azan lah dan sebagainya, itu untuk menjaga ni. Hari raya haji, itu semua untuk menjaga agama. Islam suruh kita jangan membunuh. Larang kita membunuh, suruh kita jangan. Larang kita membunuh untuk menjaga nyawa. Larang kita bunuh diri untuk jaga nyawa. Islam suruh kita makan yang baik-baik untuk menjaga kualiti kehidupan kita. Islam tak kasih kita mencuri, tak kasih kita ambil riba, tak kasih kita menipu untuk menjaga harta. Tak kasih kita berzina, tak kasih kita kazab, tak kasih kita sewenang-wenang menafikan nasab anak dan sebagainya untuk menjaga keturunan. Dan Islam tak kasih kita minum, wajibkan kita menuntut ilmu, jadikan kejahilan satu benda yang haram. Ini semua untuk menjaga akal kita. Itu ikut Syatibi. Mari Ibn Ashur, dia tambahkan 4 lagi kualiti. Dia kata antara kualiti yang Islam jaga juga ialah keadilan. Kita panjang lebar dia cerita tentang keadilan. Jadi berdasarkan itu, dia buat conclusion. Memang Islam letakkan keadilan di tempat yang tertinggi, sehingga kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak murid kepada Ibn Taymiyah, katakan apa? Kalaulah sesuatu itu adanya keadilan, tertegaknya keadilan, walaupun benda tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, dia dikira sebagai syariah juga. Yang keduanya, al-hurriyah, ataupun kebebasan. Bila adanya kebebasan, Islam berkembang dekat Madinah. Adanya kebebasan, adanya keadilan, Islam terjamin dekat Habsyah. Kan Nabi suruh sahabat hijrah ke Habsyah kerana dekat situ ada pemimpin yang adil. Adanya kebebasan. Tetapi bila tidak ada kebebasan, Islam terbelenggu di Mekah. Lambat perkembangannya. Sebab tu di negara barat, Islam lebih banyak cepat berbanding kat negara Islam sendiri, kan? Sebab Islam kat negara Islam biasanya akan ditentukan oleh kuasa politik. Tidak ada kebebasan. Dan kuasa politik biasa di kebanyakan negara Islam adalah kuasa autokratik. Jadi mereka tentukan version Islam. Sebab tu Islam apabila ditentukan oleh kuasa politik, adanya otoriti agama, Islam akan terbantut. Faham? Bila dipaksakan certain version of Islam ke atas masyarakat dan dilarang version-version yang lain, dia akan berlaku apa? Keganasan di atas nama agama. Akhirnya Islam akan terbantut. Sebab apa? Tidak adanya public debate. Orang akan malas untuk mengkaji. Apa yang orang sediakan, dia sekadar ikut saja. Jadi kualiti perbincangan agama itu, kualiti ilmu agama tidak akan berkembang. Faham? Faham kod yang saya nak sampaikan kat sini? Okay. So berbanding tempat yang agama ini tidak dikuasai
atau tidak ditentukan oleh kuasa politik. Ini nak cerita kadang saya pergi kat Tunisia, walaupun Tunisia dan Turki kata mereka negara sekular, tak nak masuk agama, dia kan ikut Laicite secularism kan. Tahu Laicite secularism? Ini Perancis punya version. Perancis punya version memang total negation of religion from public life, from the public sphere. Tapi sebenarnya Turki dan Tunisia, mereka mengawal agama. State tu yang kawal agama dan mereka yang tentukan agama. Itu tak sekular tu. Kalau sekular, serahkan agama kepada masyarakat, kepada rakyat. Mereka yang tentukan cara beragama. Tapi tak. Contohnya apa? Dia kawal masjid. Kat Tunisia, lepas habis solat fardu, akan dikunci. Tak dibenarkan kelas-kelas agama. Ustaz Zaidro tak boleh cik makan lah. Dan universiti Zaituna, pernah dengar YouTube Zaituna? Zaituna University yang tertua di dunia, kan? Dihadkan kemasukan dan tenaga pengajar ditentukan oleh Kementerian Pelajaran dan gajinya sangat kecil. Saya pergi dekat Zaituna tu, ya Allah, rasa macam pergi sekolah rendah. Sekolah rendah Al-Amin lagi hebat pada tu lagi. Betul, sedih tengok, macam nak menangis. Saya ya Allah, punyalah tamadun Islam, universiti yang telah lahirkan ramai ulama besar termasuk Ibnu Ashur dan ramai Syekhul Azhar, dihancurkan oleh kerajaan sekular Bourguiba dan juga Ben Ali. Sebab tu dia terbalik di negara-negara Islam, bila berlaku sekular yang ekstrim, agama memang hancur. Berlaku pengawalan terhadap agama oleh kuasa politik, agama akan habis. Bukan setakat agama habis, pendidikan rakyat akan habis. Memang rakyat tak akan boleh maju itu. Sebab tu di Turki, naik saja AK Parti, banyak polisi-polisi mereka yang lepaskan agama kepada rakyat dan kerajaan tak tentukan lagi. Sebab tu agama boleh flourish kat sana. Laju perkembangan. Dan Tunisia selepas revolusi, sekarang ni agama tak dikawal oleh kerajaan lagi, diserahkan kepada rakyat. Subhanallah, daripada 200 student Jamaah Zaitunah naik 3,000 sampai tak muat. Dan sekarang ni mereka tengah nak cari duit untuk membina bangunan baru pada universiti itu. Masjid pun penuh dan yalah, dia kena ada kebebasan gitu. Dan tak boleh dalam beragama ni la ikraha fid din, tak boleh dipaksa. Kalau paksa dia tak akan jadi. Dia tak boleh regimented. Bila regimented dalam bentuk tertentu, dalam paksaan, dia tak akan jadi tabi'i. Sebab Islam tidak datang dengan paksaan. Berkaitan la ikraha fid din. Ada orang kata tak, bila dah masuk Islam dah tentulah dia kena ikut hukum hakam semua kan. Still debatable lah. Tapi nak ceritanya ayat tu, kalau kita ingat apa sebab turun ayat la ikraha fid din? Ya. Okey. Golongan Ansar ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kebanyakan mereka masuk Islam. Jadi ada family masuk Islam dan ada separuh family dekat Madinah di kalangan Ansar ni, mereka baik dengan kabilah Yahudi. Separuhnya diserahkan anak dia untuk hidup bersama Yahudi dan dia orang pun tak pentingkan agama sangat. Jadi ada di antara keluarga tu yang anaknya ikut agama Yahudi. Jadi bila mereka masuk Islam, dia nak paksa anak dia masuk Islam juga. Turun ayat tersebut. Kalaulah kita ikut ayat ini, tetapi dia tak habis kat situ ceritanya lah. Islam suruh kita berdakwah kan. Jadi keluarga tadi, dia kenalah berdakwah, meyakinkan anak dia supaya masuk Islam. Itu kerjanya. Dia tak boleh gunakan kekuasaan untuk buat sesuatu yang tidak Islamik. Jadi begitu juga, kalaulah kita menghayati ayat ni kat Malaysia, tak banyak fitnah yang berlaku terhadap Islam. Sekarang ni orang lihat Islam kat Malaysia ni apa? Lame duck ya. Terpaksa bersangkut kepada gunakan kuasa, paksa orang gini, paksa bully non-Muslim kan. Sedangkan kalau ikut tu, dan yang paling penting sekali, islah kena berterusan lah. Tapi islah, kita malah nak buat islah tu. Okey, maqasid syariah.
Lagi apa lagi? Hurriyah. Yang ketiganya equality, musawah, dan yang keempatnya mutual respect, tasamuh. Musawah ni kes yang tadilah, yang apa tu? Saidina Umar, Saidina Ali kan. Betapa mereka berpegang, hatta Yahudi pun ada hak mereka. Hatta Kristen Koptik pun ada hak mereka sama seperti orang Islam. Okey, jadi aplikasi dalam urus takbir, politik, ekonomi, pendidikan, persidangan. Al-Qaradawi dia tambah satu lagi, maqasid, jaga alam sekitar. Sebab banyak sangat dalil yang suruh kita jangan rosakkan alam sekitar, jangan rosakkan bumi, dan banyak sekali dalil yang tunjukkan bahawa Nabi SAW amat menghargai, dan Quran pun menghargai nyawa binatang dan tumbuh-tumbuhan. Okey, bai'ah. Bai'ah ni apa? Daripada perkataan bai' kan. Bai' maksud apa? Jual beli je tak? Akad, jual beli. Yalah, jual beli lah. Maksudnya kita buat perjanjian, kita buat kontrak. Bai'ah dalam sistem politik Islam ada 3 jenis. Yang pertamanya dia, minta maaf saya tak sempat isi benda ni. Yang pertamanya dia panggil bai'ah iniqad. Bai'ah perlantikan. Bai'ah perlantikan khalifah. Macam waktu Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Pernah dengar? Lepas Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat separuh tengah sibuk uruskan jenazah Rasulullah SAW. Golongan Ansar duduk berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni kira macam ni lah, macam apa ni, dataran merdeka lah untuk orang Ansar. Biasa kat situ mereka pilih ketua, mereka berhimpun. Jadi Abu Bakar dengan Umar dengar macam gini, ada orang beritahu, dia terus pergi. Sebab apa? Sebab mereka nak lantik pemimpin di kalangan Ansar. Benda tu tak boleh. Tak boleh kenapa? Kerana pemimpin di waktu itu orang Arab hanya terima jikalau daripada golongan Quraisy. Adalah orang yang tafsirkan. Dia kata ini menunjukkan Nabi juga asabiah terhadap bangsa Quraisy. Astaghfirullah, ni mana punya kerja kau dapat ni? Asabiah tu bukan maksud taksub kepada bangsa macam yang kau faham. Asabiah hanya maksudnya apa? Popularity. Jadi Quraisy ini popularitinya di kalangan bangsa-bangsa Arab yang lain amat terkenal. Kenapa? Pertamanya mereka jaga Kaabah. Keduanya mereka yang ambil berat charity dan welfare orang yang datang Kaabah. Kan? Dan yang ketiganya, mereka yang paling advance di kalangan penduduk-penduduk Arab dari sistem pentadbiran dan sistem politik. Kalau kita kata, siapa ketua Mekah di waktu Nabi berada kat Mekah? Abu Sufyan. Abu Jahal apa kerja dia? Abu Lahab apa kerja dia? Kan? Okey, kita kena faham di Mekah dia orang telah ada satu konsep syura. Dia ada parlimen dia, Darun Nadwah. Dekat Darun Nadwah, representatif kabilah-kabilah Quraisy ni akan berbincang. Ya, Abu Sufyan jadi ketua orang Mekah dan dia juga terdapat dia punya menteri-menterinya. Itu yang Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Mughirah dan lain-lain. Kan? Dan sistem mereka lebih advance berbanding tempat-tempat Arab lain. Jadi, kalaulah diambil pemimpin daripada selain Quraisy, Arab tak akan respect. Arab tak akan ikut. Tetapi kalau dipilih itu Quraisy berdasarkan track record mereka dan berdasarkan mereka punya sum'ah. Tahu sum'ah? Popularity. Berdasarkan asabiah. Mereka punya, kita namakan apa tu? Kekuatan mereka. Jadi orang tak ada masalah. Orang akan ikut dapatnya. Jadi Abu Bakar nak selamatkan agama. Orang kata, Syiah kata tu doa ni Abu Bakar dia sanggup tinggalkan jenazah Nabi untuk dia jadi khalifah. Siapa cakap macam itu?
Dia pun tak nak jadi khalifah asalnya. Dia nak bai'ah Umar kan. Tapi Umar bagi dalil-dalil yang kata memang dia lantik jadi khalifah. Sebab tu diberikan bai'ah oleh Umar dan juga penduduk Madinah Ansar kepada Abu Bakar, dan itu dinamakan bai'ah pelantikan khalifah. Tapi itu tak cukup. Dah dilantik jadi khalifah, dia kena ambil bai'ah daripada seluruh rakyat. Dan itu dipanggilkan bai'ah ta'at. Bai'ah ta'at. Dua kategori ini berkaitan dengan khalifah. Dan Nabi SAW cakap, siapa yang mati dengan keadaan tidak memberikan bai'ah, dia mati dalam keadaan munafik ataupun mati dalam keadaan jahiliah. Oh, habislah kita. Kita tak bagi bai'ah. Tak, masalahnya khalifah pun tak ada bagi bai'ah macam mana. Poin je yang Nabi nak cerita, kalau ada pemerintahan, kalau ada kepimpinan, kena ikut. Sebab Islam tidak mahu keadaan anarki. Islam against the idea of anarchism. Dia kena ada pemimpin untuk diberikan tu. Kepimpinan ni amat penting. Saidina Umar kata apa? Islam itu dengan jamaah. Jamaah itu dengan kepimpinan. Kan? Okey. Tetapi isu pemusatan kuasa itu lain. Adakah oleh kerana kita ada khalifah semua benda dia pegang? Tak. Itu isu lain. Tetapi kepimpinan memang kena ada. Okey. Dan ada bai'ah ketiga. Bai'ah ketiga ni perjanjian biasa. Contohnya macam Nabi SAW waktu nak pergi umrah tak jadi, dihantar Saidina Osman. Orang Mekah tak kasih masuk, jadi dihantar Saidina Osman untuk deal. Tiba-tiba Saidina Osman tak balik-balik. Timbul rumor dekat Twitter kata Saidina Osman kena timbul rumor kata Saidina Osman kena bunuh. Jadi Rasulullah SAW panggil para sahabat, dia ambil bai'ah ataupun ambil perjanjian pada sahabat untuk kita pergi ni, kalau perlu berperang, kita perang sampai mati. Itu dipanggil bai'atul ridwan, perjanjian. Dan begitu juga dalam banyak occasion yang Rasulullah SAW ambil bai'ah daripada para sahabat, ni tak termasuk dalam bai'ah khalifah. Hari ni tradisi bai'ah banyak dimulakan oleh sufi, tarekat sufi. Dia ambil ijazah, dia kena bai'ah dekat syekh. Kan? Dekat UIA pelajar baru masuk kena angkat bai'ah. Dia panggil apa tu ta'aruf week. Jadi ketua pelajar akan ambil bai'ah, orang lain ikut. Dia bagi bai'ah kepada universiti. Dan termasuk dalam bai'ah juga aku janjilah. Dan termasuk juga dalam bai'ah ni, kalau jemaah-jemaah Islam bila sampai satu level, untuk mereka berkorban kepada jamaah, bersama dengan jamaah, mereka kena ambil bai'ah. Ini tradisi yang wujud, yang sebenarnya kalau kita lihat berpunca pada Hasan al-Banna, yang Hasan al-Banna membawa tradisi kesufian waktu dia dekat tarekat Hisafiyah. Okey, tak, ni bukan kita kata benda ni salah betul, tak. Benda ni memang satu tradisi yang wujud dalam Islam. Jadi bai'ah ni yang kategori ketiga sesiapa boleh buat. Contohnya saya, kita ambil bai'ah oleh kerana siapa yang ikut saya punya kos sepanjang sehari ni, bai'ah bukan jadi khalifah lah, untuk kita sharekan idea yang ada ni dalam bentuk penulisan, dalam bentuk apa-apa semua. Saya boleh ambil bai'ah gitu, janji. Tak boleh lah kan. Atau kita ambil bai'ah untuk anda semua tidak membocorkan rahsia, itu kita bai'ah, perjanjian. Tapi itu tak termasuk di dalam bai'ah yang khalifah. Mungkin dalam parti politik dia ada bai'ah dia. UMNO pun angkat bai'ah kan, tak kasi lompat parti kan. PAS pun ada bai'ah, tak kasi lompat parti, sumpah laknat. Okey. Muhasabah, murakabah kita dah ceritakan panjang lebar tadi dan dah habis. Okey, mana slide ketiga? Okey, ada persoalan sebelum kita pergi pada slide ketiga? Okey. Okey, kita ada waktu berapa lama lagi? 30 minit kita maraton, kasi habiskan literasi ya.
Okey, literasi apa? Literature. Orang putih kata literature. Orang Arab cakap adabiat. Orang Melayu kata? Bukan. Bukan. Okeylah. Persuratan jikalau dalam bahagian kesusasteraan. Karya. Ya, karya. Wah, terror lah dia ni. Ambil bahasa Melayu ke sini? Bukan. Tak dong ambil bahasa Melayu sini ya? Dia kalau biasa yang buat kat SOAS ada ambil bahasa Melayu kan, orang Singapura ya. Ada yang US. Dia buat kesusasteraan Melayu. Bahasa Melayu tak ada. Tapi dekat Russia ada, Russia, Korea. Dia ada sebagai subjek, tapi kalau ada master ada lah. Ada? Oh, dekat mana? SOAS. Okay, good. Okay. Mengenali karya-karya politik Islam sepanjang zaman. Dia karya politik banyaklah. Tapi ni kita nak pergi kepada magnum opus. Tahu magnum opus? Dia bukan magnum 4 digit tau. Opus pun bukan Opus Dei. Tahu Opus Dei? Anak saya lepas dia tengok Da Vinci Code, semua dia kata this one maybe part of Opus Dei conspiracy. Semuanya dia. Okey. Buku-buku karya-karya awal berkaitan politik Islam kebanyakannya ditulis oleh mutakallimun. Mutakallimun ni theologian. Ulama-ulama yang tulis karya berkaitan dengan akidah, ilmu kalam. Kenapa? Ini kita bicara dalam tradisi Sunni ya. Kerana mereka mengerot refute, mereka membalas hujahan-hujahan golongan Syiah dan golongan Khawarij. Golongan Syiah duk sibuk dengan imamah, adapun golongan Khawarij mereka sibuk dengan apa? Kafir dan nak bunuh je kerjanya. Jadi ahli sunnah wal jamaah nak clearkan benda ni. Bunuh-bunuh ni bukan akidah kan. Imamah ni bukan akidah, dan sahabat-sahabat pun tak kafir. Okey. Jadi topik imamah, topik khuruj alal imam. Khuruj alal imam ni apa maksud? Khuruj ni keluar, tapi bukan keluar 40 hari ya. Keluar bersenjata menentang imam. Topik kepatuhan kepada khalifah dan juga kedudukan para sahabat. Ini topik-topik politik yang mereka bincangkan. Antara ulama yang terkenal di dalam kategori ini ialah Al-Baqilani. Al-Baqilani ni ulama teologi Asy'ari yang agak famous. Abu Hasan Asy'ari sendiri tulis dalam bukunya Maqalat Islamiyah, dan juga Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad terkenal dengan doktrin dia, apa tahu? Haram keluar bersenjata menentang imam. Dan sebenarnya dia nak ceritakan konteks dia dan nak membezakan antara orang Islam dengan antara golongan yang mengikuti sunnah dengan Khawarij. Dia kena faham konteks. Tapi adakah dia mengatakan haram itu secara putus dan melibatkan akidah? Tidak, dia bukan bicara isu akidah. Buktinya, kenapa? Kerana sahabat dia sendiri, seorang ulama hadis juga yang bernama Imam Ahmad Al-Khuzai, telah melancarkan revolusi terhadap Al-Ma'mun. Dan dia pergi jumpa dengan Imam Ahmad, ajak join, Imam Ahmad tak nak, tetapi Imam Ahmad tak larang dia. Jadi pada Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, dia merupakan tokoh sunnah lah. Kalau golongan Salafi akan kata ini Imam Ahli Sunnah dan sebagainya. Imam Ahmad itu berdasarkan dia punya ijtihad. Tapi adakah dia masukkan dalam isu akidah? Tak. Cuma dia kata nak bezakan Ahli Sunnah dengan Khawarij ialah kita tidak menjadikan keluar ke atas keluar menentang imam saya bersenjata itu sebagai isu akidah. Dia kena faham konteks tu. Sebab kadang orang dia manipulate pendapat Imam Ahmad. Dia kata apa? Akidah Ahli Sunnah ialah tak boleh menentang pemimpin. Jadi kalau tak boleh menentang pemimpin, kita tak boleh ada parti pembangkang. Kalau siapa ada parti pembangkang, mereka ini Khawarij. Tidak boleh
mengkritik pemerintah. Siapa kritik pemerintah, mereka khawarij. Tak boleh keluar demonstrasi. Kalau keluar demonstrasi, itu bura. Itu merupakan, kita kata, penyalahgunaan, abuse of pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad berhenti takat tu ya. Dia punya drag sampai macam-macam dia punya conclusion tak. Dan pada hari ini kalau kita lihat, kebanyakan yang kuat berpegang kepada bukan setakat tak boleh keluar bersenjata. Dia drag sampai tak boleh parti pembangkang, tak boleh gitu, tak boleh gini, gerbak-gerbuk, adalah golongan yang berorientasikan mazhab Hambali daripada Saudi. Ataupun doktrin yang, yalah mudah nak panggil, orang panggil Wahabi. Kan? Sebab kalau nak kata Salafi pun, ada Salafi yang bersetuju boleh keluar menentang pemerintah. Malah ada yang dah lagi sikit nak jadi macam Khawarij, iaitu golongan jihadi. Itu Salafi tu, tetapi jihadi. Bahkan mereka kadang-kadang memang Khawarij moden lah. Dia punya idea, itu yang Al-Qaedah. Letup sana, letup sini. Kan? Dan ada juga Salafi yang percaya kepada sistem accountability. Macam Salafi dekat Kuwait, macam Salafi kat Mesir. Salafi kat Mesir dia tak ada monolitik, bukan satu grup. Ada Salafi yang pro Asisi. Ada Salafi yang pro Mursi. Atau waktu pilihan raya dulu pun ada 5 parti politik Salafi. Jadi tak boleh nak kata inilah pendirian Salafi, tak. Dia kena Salafi yang mana. Macam kat Malaysia pun serupa juga. Kan? Yang kata tak boleh begitu begini, kebanyakan dikenali sebagai Salafi Madkhali, dengan merujuk kepada Robert Madkhali. Ada Salafi yang tidak berpendapat seperti itu. Kan? Okey. Mana ni dah. Kedua, buku-buku fiqah. Buku fiqah banyak isu-isu politik yang dibincangkan, antaranya bab imamah. Imamah ni apa? Kepimpinan. Siapa nak lantik jadi imam, apa kelayakan dia, kena orang Quraisy tak orang Quraisy, kena dia ni Islam tak Islam, bincang apa yang. Kalau ada imam, apa kita kena buat, wajib bai'ah pada dia. Itu semua dibincang dalam kebanyakan kitab-kitab fiqah, ensiklopedia fiqah. Siar, pernah dengar siar? Apa maksud siar? Bersiar-siar. Siar daripada sair. Ini cerita tentang hubungan luar, international relation dalam Islam. Yang cerita tentang perang, damai, cerita tentang perjanjian treaties, cerita tentang hubungan di antara negara Islam dengan bukan Islam, kedudukan zimmi, kedudukan musta'min, warga negara dan sebagainya. Antara kitab siar yang terkenal ialah Al-Siyar Al-Kabir, tulisan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan juga Imam Al-Auza'i tulis juga kitab As-Siyar. Imam Al-Auza'i telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris, dia punya tulisan As-Siyar. Hasan Al-Syaibani juga dah terjemahkan. Siapa nama penterjemah dah? Lupa dah. Okey, dan juga kitab Jihad yang juga membicarakan isu politik. Buku berkaitan dengan institusi, institutionalism. Yang terkenal sekali ialah Ahkam Sultaniyah karya Imam Mawardi dan Al-Farra. Buku yang sama, topik-topik sama, perbincangan sama, tetapi penulis berbeza. Seorang mazhab Syafi'i, seorang mazhab Hambali. Tapi yang paling terkenal ialah Mawardi. Dia buku ni dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang institution yang wujud di dalam sejarah pemerintahan umat Islam. Khalifah, Ahlul Hilli wal Aqdi, Mazalim. Pernah dengar Mazalim? Ombudsman. Dia satu jabatan, satu kementerian khas yang kerjanya untuk mendengar keluhan rakyat, aduan rakyat berkaitan dengan salah laku pemerintah, salah laku pegawai-pegawai, salah laku governor-governor yang wujud. Menteri yang pertama dilantik oleh Saidina Umar untuk Mazalim ini ialah Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi. Dia dengar komplain. Dan Saidina Umar di zaman dia paling ramai governor kena pecat. Dan ramai pegawai. Sebab apa? Melalui ombudsman ini. Hizbah. Hizbah ni kira macam PAC lah. Kan? Macam PAC, macam SPRM.
Tapi konsep lamanya dia panggil hizbah. Zaman khalifah dulu ada pegawai hizbah yang asalnya kerja dia ada cek dekat pasar ya. Asalnya perkataan hizbah. Dan hizbah yang pertama dilantik oleh Saidina Umar, muhtasib pertama ialah seorang perempuan, Syifa. Kan? Dan kemudian di zaman Abbasiyah, ruang kuasa hizbah telah dikembangkan. Bukan hanya di pasar saja, malah melibatkan di kementerian-kementerian, melibatkan kedai-kedai, melibatkan amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain. Okey. Kemudian wizara dia bincang. Tahu wizara? Kementerian. Menteri wazir. Kemudian dibincangkan tentang dewan. Institusi yang wujud, dewan. Tahu dewan? Dewan Bandaraya. Bukan, dewan ni kementerian, ministries. Zaman Umar pertama kali dikenalkan dewan. Dewan ini diambil bulat-bulat daripada sistem Parsi. Parsi ada, dia panggil Divan. Divan yang diambil daripada perkataan Divaneh. Divaneh maksud gila. Gila. Majnun. Kenapa? Kerana orang yang bekerja di Divan, mereka ada buku, mereka berkira. Dia tak bual dengan orang, tak apa. Dia record kan. Jadi bagi orang rakyat jelata yang tak boleh berfikir tu, yang tak boleh nak pilih presiden tu, dia nampak orang kerja gitu, Divan dia kata, ni orang gila. Jadi perkataan tu dia ambil, Divan. Bila Saidina Umar berjaya meluaskan empire Islam, kalahkan Parsi, sistem dewan dikekalkan. Jadi Mawardi bicarakan benda ni dekat dalam buku dia. Dia cerita tentang institusi-institusi. Tapi sebenarnya apa motivasi utama Mawardi tulis buku ni? Untuk selamatkan khilafah Abbasiyah. Selamatkan institusi khalifah yang pada waktu itu hampir-hampir dimasuhkan ataupun diambil alih oleh golongan Buaihiyah, ataupun dalam Inggeris panggil Buyid. Pada waktu itu khilafah Abbasiyah dah lemah, tak ada kuasa. Golongan Buyid ni asalnya panglima tentera daripada Turki, mereka ambil alih. Mawardi asalnya bekerja dengan Abbasiyah, naik kerajaan baru, dia juga bekerja dengan kerajaan baru ni, tapi dia nak selamatkan institusi khalifah. Dia tulis buku ni. Satu kritikan terhadap Imam Mawardi yang diutarakan oleh Al-Imam Juwaini. Imam Juwaini ni digelarannya Imamul Haramain. Dia merupakan guru kepada Imam Al-Ghazali. Kan? Jadi dia tulis kitab Ghiyathul Umam fi Tayasir Zalam ataupun dinamakan Al-Ghiyathi. Dia kritik Al-Mawardi kerana dia kata Al-Mawardi ni dia nak justifikan institusi ni seolah-olah macam institusi ni benda yang qat'i. Seolah macam inilah Islam. Dan dia support argument dia dengan dalil-dalil walaupun dalil itu lemah. Dan kadang-kadang dalil itu out of context. Jadi dia buat satu buku Al-Ghiyathi yang ceritakan khusus tentang khalifah, institusi khalifah dan bagaimana kehidupan umat Islam kalau tidak ada khalifah. Macam keadaan kita zaman sekarang. Dan pandangan Al-Juwaini begitu applicable kepada minoriti Muslim. Muslim minoriti yang hidup tidak ada kepimpinan orang Islam. Yang kepimpinannya orang bukan Islam macam kat UK. Sebab apa? Sebab dia kata apabila tidak ada kepimpinan Islam, tidak ada sultan, tidak ada Amirul Mukminin, waktu tu umat Islam hendaklah diperintah oleh para ulama dalam benda berkaitan isu agama mereka. Nak tentukan hari raya, nak tentukan bulan puasa, nak kutip zakat, nak jaga wakaf, nak tentukan perkara berkaitan agama. Dan juga dalam urusan-urusan mereka, mereka perlu melantik qadhi di kalangan mereka. Jadi benda ni paling applicable kat mana tau? Dekat Singapura. Pendapat Juwaini. Sebab kat Singapura berdasarkan AMLA, mereka punya mahkamah syariah sendiri. Mereka ada MUIS, cuma masalahnya MUIS tu dilantik oleh kerajaan Singapura. Jadi kalau ikut Juwaini tu, konseptualnya ada kat situ. India antaranya juga yang ikut seperti itu. Israel, umat Islam yang duduk kat dalam occupied Palestine, kita panggil Israel lah.
occupied Palestine. Al-Ardul Muhtallah. Mereka ada mahkamah syariah sendiri, mereka ada jabatan agama sendiri, mereka ada urusan agama. Tapi yang penting, kebanyakan mereka ni tak lari daripada cerita tentang institusi khalifah. Dan juga supporting institution. Juga antara kitab yang direct cerita tentang imamah ialah kitab Imamah Ibn Qutaibah, Ad-Dainuri, Al-Asbahani dan lain-lain kitab yang directly deal with the issue of imamah. Dan juga kitab yang seumpama Ahkam Sultaniyah ditulis oleh Ibn Jama'ah, bermazhab Syafi'i. Pernah dengar Ibn Jama'ah? Dia ni musuh paling ketat sekali Ibn Taymiyah. Contemporary Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia tulis buku politik, dan buku politik dia melangkaui zaman. Dia tidak terikat dengan institution. Bahkan dia tak ambil pot pun tentang khilafah. Dia assume kalau tak ada khilafah pun umat Islam perlu terus dalam politik. Sebab apa? Sebab zaman dia khalifah jatuh. Zaman dia Baghdad jatuh. Khalifah jatuh. Umat Islam waktu tu diperintah oleh sultan-sultan, oleh umara, amir-amir dekat setiap tempat lokaliti. Tapi khalifah as an institution tak ada. Dan Ibn Taymiyah tak deal pun dengan isu tu. Dia tak deal, okey kita kena revive lah apa semua khilafah kan. Dia tak ada. Dia tak adalah nak buat okey mengenang kembali khilafah jatuh 1924 ke, tak ada. Pada Ibn Taymiyah no, kehidupan umat Islam perlu diteruskan, kepimpinan ada. Yang penting life must continue, tetapi politiknya bagaimana? Itu dia buat buku dia tu. Ada benda-benda yang mereka kena teruskan dalam kerangka yang wujud itu. Jadi dia tulis dua buku paling menarik, Hizbah dan Siasat Syariah, yang terjemahan ke bahasa Inggeris kita boleh dapat dekat tu, kat Macfield. Apa nama kedai buku dia tu? Islamic Publication lah apa tu? Ya? Islamic Foundation, ya betul. Islamic Foundation. Patutnya kalau Ikram borong buku tu laku hari ni ya. Semua mesti beli kan? Strategi tak kena. Bulan Mei kita buat Manchester buat. Okey. Kemudian buku At-Turuq Al-Hukmiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Buku Turuq Hukmiyah dia sebenarnya lebih kepada legalistic issue. Cuma banyak perbincangan dalam dia yang berkait dengan politics. Okay. Dan juga ini buku paling menarik, Muqaddimah. Tahu tak buku Muqaddimah ni kenapa dia namakan Muqaddimah? Ni mana kau dapat cerita ni? Itu satu penipuan yang nyata. Dia tulis satu ensiklopedia sejarah. Nama dia Al-Ibar fi Ayam Al-Arab Wal-A'jam Wal-Barbar. Kitab dia yang bertajuk Al-Ibar. Ibar ni apa? Kita selalu ikut Ustaz Azizal. Ibrah apa? Pengajaran, lessons daripada sejarah orang Arab, orang Ajam dan juga orang Barbar. Ensiklopedia besar. Jadi dia mulakan ensiklopedia itu dengan dia punya method of analysis. Dan method of analysis dia tu muqaddimah, prolegomena kepada ensiklopedia yang besar. Tapi ensiklopedia dia orang tak tahu. Orang tak baca. Yang orang baca dia punya muqaddimah saja. Sebab apa? Kita tengok ada discrepancy, bukan, inconsistencies dekat dia punya ensiklopedia tu. Apa yang dia tulis dekat mukadimah dia, tulisan dia kat dalam ensiklopedia tu tak reflect benda tu. Dia jadi macam buku biasa, macam buku sejarah biasa, just record dia. Walhal mukadimah dia tu dia iktiraf sebagai buku sosiologi yang pertama. Dan malah kalau kita nak ikutkan Ibn Khaldun ni bukan sekadar sosiologi. Dia bukan bapa sosiologi moden. Yalah, Barat bangga dengan Max Weber kan. Tapi at least kita pergi macam SOAS, macam Oxford ke apa yang kuat, Oriental Studies Foundation ya, kat Durham semua, masih iktiraf Ibn Khaldun. In fact dalam sosiologi pun dia masih sebut nama Ibn Khaldun. Tapi Singapore tak ada. Ada pelajar yang US saya jumpa, dia kata tak boleh sebut. Memang tak ada. Pada dia sosiologi ni mula dengan Max Weber.
Which I kata rugilah. Sebab kita kena tengok daripada pelbagai civilization, barulah kita boleh bentuk satu good world view. Tapi nak ceritanya, Ibn Khaldun juga dia iktiraf sebagai bapa ekonomi moden. Yang lebih jahat lagi, dia kata dia ni bapa idea kapitalis neoclassical. Ini geng-geng neoclassical lah duduk kata memang neoclassical ideas Ibn Khaldun yang mulakan. Cerita tentang apa? Cerita tentang the power of market. Cerita tentang market economy, cerita tentang division of labor, cerita tentang demand and supply. Memang benda tu semua Ibn Khaldun sebut. Dan Schumpeter dalam surat kan ada Schumpeter's letters kan. Ricardo sebut kan. Dia kata antaranya dekat surat-surat terakhir dia yang tidak dipublish, Schumpeter sebut, dia kata bagaimana Adam Smith sebenarnya banyak cendok idea daripada Ibn Khaldun. Okey, Nasihatul Muluk. Ini best. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil genre macam ini sebagai mirrors. Mirrors of the Prince. Mirror of the Prince. Cermin Sang Putera. Pernah dengar Niccolo Machiavelli? Pernah dengar? Apa nama buku dia? Prince. Dia tulis buku dia untuk apa? Yes. Apa yang dia nasihat, apa yang perlu dilakukan oleh prince, oleh pihak yang nak jadi raja. Saya pelik kerana orang yang pertama tulis nasihat seumpama itu, dan Machiavelli pun banyak cedok idea, ialah Abdullah bin Muqaffa di dalam 3 treatise utama dia, 3 buku utama, Al-Adabul Kabir, Al-Adabul Saghir dan Risalatul Ikhwan. Risalatul Sahabah. Abdullah bin Muqaffa ini asalnya seorang Majusi daripada Parsi. Dia hidup 2 alam. Di zaman Umayyah dan di zaman Abbasiyah. Dan di kedua-dua zaman ini, beliau dilantik menjadi Secretary of the State. Macam John Kerry. Dan pada zaman tersebut, pada zaman khalifah-khalifah ni, ada satu jawatan yang paling penting sekali, paling penting dalam hubungan luar. Dipanggil sebagai Al-Katib. Al-Katib. Katib ni apa? Bukan penulis. Secretary. Secretary of the State. Biasanya, mereka ini suara pemerintah ataupun mereka ini yang menjadi wakil pemerintah untuk deal dengan kuasa-kuasa luar. Dan di dalam pengajian Al-Adabul Arabi ataupun kesusastraan Arab, dia ada kajian khas berkaitan dengan literasi-literasi yang berkaitan dengan surat-surat yang ditulis oleh Al-Katib. Dan antara Al-Katib yang terkenal adalah Abdul Hamid Al-Katib di zaman Umayyah dan juga Abdullah bin Muqaffa. Kita gali balik kita punya civilization ni luas. Tapi sayang bila kita tak, sebab kebanyakan dia dalam bahasa Arab benda tu. Dan tak dicongkilkan keluar. Okay. Dan Abdullah bin Muqaffa, dia tulis buku tu memang nasihat kepada prince kepada khalifah. Dan sebenarnya tradisi ini bukanlah tradisi Adabul Arabi. Dia hanya baru mulakan Adabul Arabi. Dia memulainya tradisi apa? Kesusastraan Parsi. Memang dalam kesusastraan Parsi adanya satu genre yang mereka tulis untuk menasihati pemimpin. Jadi buku-buku kebanyakan berkaitan dengan mirrors ini banyak dihasilkan dalam bahasa Parsi. Antara buku yang terkenal ialah Siasat Nameh oleh Nizamul Muluk. Try cari, ada terjemah. Saya beli 99 pound dulu. Oh, tapi inilah apa ni? Collector's item lah. Jual kat eBay mahal lah. Dan diterjemahkan ke bahasa Inggeris, ada terjemah ke bahasa Arab, free aja boleh dapat kat PDF. PDF version. Tapi korang tak boleh baca. Syiarul Muluk diterjemahkan.
Siyasat Nameh. Dan Imam Al-Ghazali tulis buku Nasihatul Muluk. Asalnya dalam bahasa Parsi, diterjemahkan ke bahasa Arab. Okay. So, dia menarik. Bila kita, saya ingat saya mungkin nak buat postdoc tentang tajuk ni lah. Nak cuba bandingkan perkembangan penulisan tentang ni. Kauzikan antara seorang lagi orang Parsi, ulama juga, dia tulis nasihat kepada pemerintah, Kauzikan. Okay. Karya para reformis. Apa beza reformis dengan revivalist? This has nothing to do with gerakan reformasi di Indonesia dan Malaysia, kan? And it has nothing to do with Martin Luther or Martin Luther King. Ya? Aha. Macam itulah. Saya tengah nak carilah video kalau siapa boleh jumpa The Holy Grace, bukan Holy Grail. Pernah tengok Holy Grace? Bukan Holy Race, Holy Race Mr. Bean. Holy Grace cerita bagus. Dr. Mazhar lah, dia Oxford